Bab ta'un, ziarah. Mengambil sempena baik atau buruk dengan sesuatu. Wal kahanah, dan tenungan, wa nahwiha, dan seumpamanya. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada ayahnya, yakni Sa'ad, bahawa sesungguhnya dia mendengar ayahnya bertanya, Usamah bin Zaid, apakah yang telah engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan ta'un? Usamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'un itu ialah satu siksaan ataupun azab yang telah dilepaskan, dihantarkan kepada Bani Israel atau kepada umat sebelum kamu. Jika kamu mendengar ia berada di sesuatu negeri, jangan kamu pergi ke negeri itu. Dan jika ia berlaku di sesuatu negeri atau di sesuatu kawasan bumi dan kamu berada di situ, maka janganlah kamu keluar kerana lari daripadanya. Abu Nadhr berkata, janganlah mengeluarkan kamu kecuali lari daripadanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Usamah bin Zaid, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'un itu adalah satu tanda siksaan yang Allah uji dengannya nasam min ibadih, beberapa kalangan daripada hamba-hambanya. Fa idza sami'tum bihi, jika kamu mendengar ia ada, yakni di sesuatu tempat, janganlah kamu memasuki tempat itu. Dan jika ia berlaku di sesuatu kawasan bumi dan kamu berada di situ, maka janganlah kamu lari daripadanya. Hadis ini adalah hadis Qa'nabi. Dan Qutaibah seumpama itu juga. Hadis Qa'nabi itu maksudnya Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Hadis Qutaibah nahwuhu serupa tu juga, yakni dari segi maknanya, lafaznya tidak sama. Sebab Imam Muslim ambil daripada dua orang tu guru. Yang pertama Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, itulah yang dikatakan Al-Qa'nabi itu, dan Qutaibah bin Sa'id. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Usamah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ta'un ini adalah satu siksaan yang telah diberikan kepada orang sebelum kamu ataupun kepada Bani Israel. Jika ia berada di sesuatu negeri atau sesuatu kawasan bumi, fala takhruju minha firaran minhu, janganlah kamu keluar daripada negeri itu kerana lari daripadanya. Dan jika ia berada di sesuatu kawasan, maka janganlah kamu memasukinya. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Amir bin Sa'ad, daripada Amr bin Dinar, bahawa Amir bin Sa'ad menceritakan kepadanya, sesungguhnya ada seorang lelaki bertanya Sa'ad bin Abi Waqqas tentang ta'un. Faqala Usamah terus berkata, ana ukhbiruka anhu, yakni Usamah ada dalam majlis itu juga, saya akan ceritakan kepadamu tentangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah azab ataupun rijz, siksaan, hukuman yang Allah berikan kepada sekumpulan Bani Israel ataupun kepada orang sebelum kamu. Jika kamu mendengar ta'un itu ada di sesuatu negeri, fala tadkhuluha alaih, jangan kamu memasuki negeri itu untuk menghadapinya. Wa idza dakhalaha alaikum, dan jika ta'un itu menimpa kamu, datang kepada kamu, janganlah kamu keluar daripada negeri itu kerana lari daripadanya. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga hadisnya. Dan seterusnya
riwayat daripada Usamah bin Zaid lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, sesungguhnya penyakit ini, wajah, penyakit ini, awis saqam, ataupun perawi dia syak lafaz wajah ke ataupun lafaz saqam yang disebutkan, kedua-duanya memberi makna penyakit. Penyakit ini adalah siksaan yang diberikan kepada sebahagian umat sebelum kamu, kemudian ia tinggal, ia terus berada di bumi. Sekali-sekali ia hilang, sekali-sekali ia datang. Sesiapa yang mendengar penyakit ini ada di sesuatu negeri, maka janganlah sekali-kali ia pergi ke negeri itu. Dan jika ia berlaku di sesuatu negeri di mana dia berada, janganlah sekali-kali penyakit itu, janganlah lari daripadanya itu, sekali-kali mengeluarkannya, yakni daripada negeri itu, daripada bumi itu. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga. Seterusnya riwayat daripada Habib, katanya kami pernah berada di Madinah. Saya mendapat tahu, tiba-tiba saya mendapat tahu bahawa ta'un telah merebak di Kufah. Faqala li Atha' bin Yasar wa ghairuhu. Atha' bin Yasar dan orang lain berkata kepada saya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau berada di bumi di mana berlakunya ta'un itu, maka jangan engkau keluar daripadanya. Dan jika engkau mendapat tahu bahawa ia berada di sesuatu negeri, maka jangan kamu memasukinya. Qala, kata perawi, qultu, saya pun bertanya, amman, ini kamu ambil daripada siapa? Qalu, mereka berkata, daripada Amir bin Sa'ad, dia menceritakan tentangnya. Qala fa'ataituhu, perawi berkata, saya pun, Habib itulah, saya pun pergi nak berjumpa dengan dia. Mereka kata, dia tidak ada. Qala, kata perawi, lepas tu saya berjumpa dengan saudara dia, iaitu Ibrahim bin Sa'ad. Saya pun tanya dia, dia pun menceritakan, dia kata, syahidtu Usamah, saya menyaksikan Usamah ketika dia menceritakan kepada Sa'ad. Katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penyakit ini adalah satu siksaan ataupun azab, ataupun saki-baki azab yang diberikan kepada orang-orang sebelum kamu. Jika ia berada di sesuatu negeri di mana kamu berada di situ, maka jangan kamu keluar daripadanya. Dan jika kamu mendapat tahu ia berada di sesuatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Kata Habib, saya berkata kepada Ibrahim, adakah engkau telah mendengar Usamah menceritakan kepada Sa'ad, dan dia tidak menafikan? Kata Ibrahim, ya. Seterusnya dengan syarat satu lagi, dia tidak ada sebut kisah Atha' bin Yasar di awal hadis itu. Yang lain-lain sama dengan riwayat sebelum daripada ni. Seterusnya riwayat daripada Habib, daripada Ibrahim bin Sa'ad, daripada Sa'ad bin Malik, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas itulah, Khuzaimah bin Thabit dan Usamah bin Zaid. Mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama seperti makna hadis Syu'bah yang telah tersebut sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya Usamah bin Zaid dan Sa'ad pernah duduk bercakap-cakap. Faqala, mereka berdua mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama seperti hadis mereka yang tersebut seperti ini, maknanya, bukan lafaznya tapi maknanya. Dengan sanad satu lagi itu seperti itu juga, binahwi hadithim, sama juga dengan makna hadis orang-orang yang telah meriwayatkan sebelum ini, makna dia. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahawa Umar bin Al-Khattab pernah keluar untuk pergi ke Syam. Bila dia berada di Sarha, penduduk-penduduk negeri-negeri di kawasan itu bertemu dengannya, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan sahabat-sahabatnya. Mereka ceritakan kepada Umar bahawa wabak telah berlaku di Syam,
kata Ibnu Abbas. Maka Umar berkata, Umar menyuruh, dia suruh aku, kamu panggil untukku orang-orang muhajirin di peringkat awal yang berhijrah ke Madinah. Saya pun, kata Ibnu Abbas, panggillah, jemputlah muhajirin awalin. Umar bermesyuarat dengan mereka. Wa akhbarahum, dia menceritakan kepada mereka bahawa wabak telah berlaku di Syam. Mereka berbeza pendapat. Sebahagian mereka mengatakan, sesungguhnya engkau telah keluar untuk suatu perkara yang penting. Kami tidak fikir engkau patut baliklah kerananya. Sementara sebahagian yang lain pula berkata, bersamamu ada orang lain lagi, ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berpendapat kamu tidak patut mendedahkan mereka kepada wabak ini. Faqala, maka Umar berkata, irtafi'u anni, bersurailah. Kemudian dia berkata, ini dia suruh Ibnu Abbas, kamu panggil untukku, panggil orang-orang Ansar pula. Aku pun panggil mereka, kata Ibnu Abbas. Dia pun bermesyuarat dengan mereka. Mereka juga seperti orang-orang muhajirin. Mereka berbeza pendapat seperti orang-orang muhajirin juga. Lalu Umar berkata, bersurailah. Kemudian dia berkata, panggil untukku man kana huna, orang-orang tua Quraisy yang berhijrah pada ketika Fath Makkah yang berada di sini. Panggil. Saya pun panggil mereka, saya pun menjemput mereka. Tidak ada dua orang pun yang berselisih pendapat di antara mereka. Mereka kata, kami fikir kamu perlu kembali dengan orang-orang yang bersama kamu ini. Jangan kamu dedahkan mereka kepada wabak ini. Maka Umar pun mengisytiharkan bahawa besok pagi saya akan naik kenderaan balik. Kamu pun begitu jugalah. Faqala Ubaidah ibn al-Jarrah, ketika itu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah berkata, adakah kerana mahu lari daripada takdir Allah? Umar berkata, kalaulah orang lain berkata begitu, wahai Abu Ubaidah. Umar tidak suka Abu Ubaidah berselisih pendapat dengannya. Ya, kita lari daripada takdir Allah untuk pergi kepada takdir Allah. Apa katamu kalau engkau mempunyai unta, engkau letakkannya di suatu lembah yang ada dua kawasan bukit, satu daripadanya subur, yang satu lagi pula kering kuntang. Adakah kalau engkau membawa untamu di kawasan yang subur itu, tidak berarti kamu melepaskannya, kamu memberi makan kepada unta kamu dengan takdir Allah? Dan jika kamu membawa unta kamu ke kawasan yang kering kuntang itu, kamu melepaskan unta kamu di situ, bukankah kamu melepaskannya dengan takdir Allah juga? Qala, kata perawi, ini Ibnu Abbas. Selepas itu Abdurrahman bin Auf datang. Tadi sebelum itu dia tidak ada kerana sesuatu urusannya. Dia pun berkata, saya ada pengetahuan tentang perkara ini. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mendengar wabak ini ada di sesuatu negeri, jangan kamu pergi ke negeri itu. Dan jika wabak ini berlaku di sesuatu negeri di mana kamu berada di situ, janganlah kamu lari daripadanya. Qala, kata Ibnu Abbas perawi ini, fahamidallaha Umar ibn al-Khattab thumma sarafa. Umar pun memuji Allah, lalu selepas itu dia pun pulanglah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan serupa dengan hadis Malik itu juga, cuma dia menambahkan, ada tambahan di dalam hadis Ma'mar, katanya, wa qala lahu aidan, Umar juga berkata kepadanya, ara'aita, bagaimana kalau seseorang itu melepaskan untanya di kawasan yang kering kuntang, dia tidak bawa untanya ke kawasan yang subur, adakah engkau akan menganggapnya cuai, seorang yang lemah?
Kata Abu Ubaidah, tentu, ya, saya akan kata dia lemah lah. Dia cuai. Qala, kata Umar, fasir idzan. Kalau lagu tu, balik. Qala, kata perawi, fasara. Sayyidina Umar pun berangkat balik sehingga sampai ke Madinah. Dia pun kata, inilah tempatnya. Inilah tempatnya, yang di tempat yang selamat atau tempat yang tidak seperti yang kita nak pergi, ataupun inilah tempat singgahnya, insya-Allah. Seterusnya serupa tu juga, macam ada beza sikit-sikit. Dia kata tak ada sebut Abdullah bin Abdullah tu dalam sanad dia tu, ya. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Amir bin Rabi'ah bahawa Umar pernah keluar ke Syam. Bila dia tiba di Sarh, dia mendapat tahu wabak telah merebak di Syam. Abdurrahman bin Auf pun memberitahu kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu mendengar wabak itu ada di sesuatu negeri, jangan kamu pergi ke negeri itu. Dan jika ia berlaku di sesuatu negeri di mana kamu berada di situ, jangan kamu keluar kerana lari daripadanya. Umar bin Al-Khattab pun pulang daripada Sarh itu. Dengan sanad tadi juga daripada Ibn Shihab, daripada Salim bin Abdullah, bahawa Umar sebenarnya balik bawa orang bersama kerana hadis Abdurrahman bin Auf, kerana mendengar hadis Abdurrahman bin Auf. Itulah. Kita tengok semula. Bab ta'un. Di sini sebenarnya ta'un saja je kita baca saat ni, ataupun wabak, adapun tiarah dan kahanah tu sebenarnya selepas daripada tu, hak kita tak baca lagi tadi. Selepas pada tu baru ada. Tapi jadi masuk sekali situ. Hak tiarah dan kahanah tu tak masuk lagi. Hak tu kemudian. Setakat hak baca saat ni hanya berkenaan dengan ta'un ataupun wabak itu saja. Tak masuk lagi hak lain. Ya, Imam Muslim buat mari sini ni, dia nak ceritanya hak ni pun semacam penyakit juga. Sebelum pada ni duk cerita pasal penyakit, pasal rawatan, bubak ke apa. Hak ni pun sejenis penyakit juga. Cuma penyakit ni lebih umum, lebih meluas, dalam bentuk jangkitan, dalam bentuk jangkitan. Dan bukan seorang yang terkena, ramai yang kena jenis penyakit yang serupa, dan lebih berat lagi daripada penyakit-penyakit biasa yang tersebut sebelum pada ni, kerana ia boleh membawa mati. Dia nak ceritanya hak penyakit lagu ni pun kita kena jaga juga. Kalau hak sudah kena dah tu, kena berubah lah. Kalau hak tak kena lagi, kena ambil langkah pencegahan. Jangan mendedahkan diri kepada penyakit-penyakit seumpama ini. Hak tu hak dia nak. Hak dia nak. Ini pun penyakit juga. Bila penyakit, ada ubat. Bila ada ubat, ikhtiar lah. Tak boleh tidak ikhtiar. Antara ikhtiarnya sebelum kena lagi, kita ikhtiar dah. Jangan pergi ke tempat tu. Sebab dia ada setengah-setengah penyakit dia ada kawasan dia je. Kawasan tu, jangan pergi situ. Hak tu hak dia nak sininya. Lepas tu kita tengok hak dalam kitab syarah dia ni, syarah Imam Nawawi ni, dia sebut tidak nak baca semua, setengah-setengah tu tak perlulah. Hak dia sebut wa amma ta'un, dia sebut ta'un. Adapun ta'un fa huwa quruh takhruju fil jasad fatakunu fil marafiq awil abab awil aidi dan sebagainya dan seterusnya. Tu terjemah sajalah, senang. Ta'un itu iaitu macam bisul yang keluar pada tubuh. Ia keluar pada pelipatan ataupun di ketiak, di tangan, di jari dan seluruh tubuh. Bekak jadi dan sakit amat sangat. Berasa panah lah, sehingga jadi hitam kawasannya ataupun jadi merah sangat. Merah kebiruan. Dan jadi mutah. Mutah dan apa ni? Jantung pun berdegup kencang.
Adapun wabak, kata dia, mengikut Khalil dan lain-lain, dia kata ta'un jugalah wabak tu, ta'un juga. Iaitu dan dia berkata iaitu setiap penyakit yang umum yang tersebar dengan meluas. Hak betulnya, kata Imam Nawawi, ialah yang dikatakan oleh muhaqqiqun, iaitu penyakit ramai orang di sesuatu kawasan, penyakit yang menimpa ataupun mengenai sekumpulan orang di sesuatu kawasan, bukan di semua kawasan, bukan seluruh dunia ada, di sesuatu kawasan. Dan ia tidak seperti penyakit biasa, penyakit-penyakit skala-skala. Sakit tu dia sejenis, satu macam, spesing je, berbeza dengan hak lain-lain. Pada ketika yang lain, sakit-sakit tu berbeza-beza. Ni sakit kepala, ni sakit perut, ni sakit gini-gini. Ni tak serupa penyakit. Lepas tu dia sebut setiap ta'un adalah wabak, tetapi tidak setiap wabak itu ta'un, kata dia. Hak tu hak betulnya, kata dia. Adapun wabak yang berlaku di Syam, di zaman Sayyidina Umar tu, itu adalah ta'un sebenarnya, ta'un. Dan ta'un itu dikenali dengan ta'un Amwas. Amwas tu nama satu kawasan lah, di Syam pada ketika tu. Habis itu. Dalam hadis-hadis yang kita baca tadi ada sebut, kata dia, bahawa ta'un itu diberikan kepada Bani Israel ataupun kepada orang sebelum kamu sebagai azab kepada mereka. Yang ini dalam hadis-hadis dia sebut sebagai azab kepada mereka. Ini sebagai azab ni khusus dengan orang sebelum kita, kata dia. Adapun untuk umat ini, orang Islam lah. Kalau orang Islam, umat ini. Kalau orang kafir, azab juga. Kalau orang Islam, wa amma hadhihi al-ummah fahuwa laha rahmah wa syahadah. Adapun untuk umat ini, kalau hak Islam, yakni ummatul ijabah, umat ijabah, umat yang menyahut seruan Nabi SAW, maka ta'un itu menjadi rahmat dan menyebabkan seseorang itu jadi mati syahid, dikira sebagai mati syahid. Ta'un bukan benda ni benda molek, bukan nak cari, suruh cari tak, bukan suruh minta tak. Kalau berlaku, dan berlaku cukup syarat dia, sabar ke apa, ikhtiar setakat mana boleh ikhtiar. Lepas tu kalau mati syahid. Dan ia merupakan rahmat, mendatangkan pahala, bukan azab. Tidak, azab tu zahir saja, hakikatnya rahmat. Sebab apa? Sebab dalam Bukhari dan Muslim, Bukhari dalam Muslim di tempat lain, dia kata al-mat'un, Nabi SAW bersabda, hadis yang panjang lah, salah satunya dia sebut al-mat'un syahid. Orang yang kena ta'un itu syahid. Maksud syahid di sini ialah syahid, orang panggil syahid akhirat. Syahid ada dua, syahid akhirat, syahid dunia. Syahid dunia hak mati perang tu, orang panggil syahid dunia hak tu. Bukan tukar ada, memang lagu tu. Syahid dunia. Kita kata syahid akhirat lah tu dah. Dah, syahid dunia. Apa maksud syahid dunia? Yakni segala hukum orang mati syahid tu berlaku kepada dia. Yakni tak mandi, tak gapo, tak kapal gapo tu, tak mayat. Hak tu syahid dunia. Dalam dunia ni tak buat semua tu, seperti mana orang lain hak mati. Adapun hak mati syahid kerana ta'un dan sebagainya ni, dia supalah orang lain-lain juga hak mati, kena mandi, kena kapal, kena semaya dan sebagainya. Kena semua waktu tu. Itu dikatakan syahid akhirat. Di sisi Tuhan, dia tu dikira sebagai orang mati syahid. Adalah pahala, kelebihan orang mati syahid tu dia dapat. Nak kata sama seperti orang mati syahid ke? Tak, tidak sama. Tapi jenis pahala orang hak mati syahid tu dapat, dia dapat. Dia dapat. Pasal apa? Pasal ada kesamaannya, keserupaan. Dari segi mana? Dari segi tidak suka. Kita jumpa 2-3 hari lepas molek-molek, tahu-tahu mati. Sumpah orang pergi perang lah, segar-segar kan mati. Lagu tu. Kalau kira-kiranya cara biasa lah, tak mati lagi, panjang lagi, boleh hidup lama lagi. Hak ni pun, sakit ni pun jenis gitu.
Sebab tu dia ada keserupaan tu dari segi pahala dengan orang mati syahid. Dan bukan hak ni sajalah, hak lain-lain ada lagi yang lain-lain ia dikira sebagai mati syahid juga. Tapi syahid, orang panggil syahid akhirat. Syahid dunia, hak tu syahid dunia. Dalam hadis yang lain, ni Imam Nawawi sebut, hak bukan dalam Bukhari dan Muslim, ada tersebut, iaitu ta'un ini adalah azab yang Allah SWT berikan kepada sesiapa yang dia mahu. Ta'un, dia jadikannya sebagai rahmat untuk orang-orang mukmin. Tidak ada sesiapa pun, tidak ada seorang pun hamba yang ditimpa ta'un, yang terkena ta'un, dia duduk di negerinya dengan sabar, dalam keadaan dia yakin bahawa tidak ada yang menimpanya melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Nescaya dia akan mendapat pahala orang mati syahid. Dia dapat pahala dia seperti pahala orang mati syahid. Dalam hadis yang lain, at-ta'un syahadah likulli muslim. Ta'un itu memberi syahadah, memberi pangkat mati syahid kepada setiap orang muslim. Lepas tu Imam Nawawi kata, barulah jadi mati syahid ni kalau dia sabar, supaya kita sebut tadi, seperti dalam hadis tadi, dia sabar. Lepas tu dia yakin ni semua ni lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tak ada hak menimpa kita ni, hak kena berlaku kepada kita ni, melainkan hak Allah sudah tulis dah, hak Allah sudah tetap dah untuk kita, dengan keyakinan lagu tu. Lepas tu dia sebut lagi. Kita tengok dulu dia tulis ni. Di dalam hadis-hadis ini juga ada larangan pergi ke negeri yang tersebar ta'un ini, dan larangan keluar daripada negeri ataupun tempat itu kerana lari daripadanya. Adapun keluar kerana sesuatu keperluan, kerana sesuatu sebab yang mendatang, tidak mengapa, kata dia, tak apa. Yang kami sebut itu adalah mazhab kita, mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur ulama. Hak tak boleh tu semata-mata lari. Kalau dia ada keperluan lain, betul lah pada masa tu dia tubik, tak apa. Kalau tidak, lagu mana nak batal tiket kau, ataupun jadi celarulah, kucar majlis lah, sebab tak pergi. Sedangkan sudah janji sebelum pada tu lagi, tiba-tiba berlaku. Bukan kerana nak lari, kerana sesuatu sebab. Dia sudah ada dah, memang nak pergi dah. Tak apa lagu tu. Mana? Qala al-qadhi huwa qaulul aktsarin. Inilah pendapat kebanyakan ulama. Qala, katanya, sehingga Aisyah berkata, lari daripada tempat yang ditimpa ta'un itu seperti lari daripada zahf, lari di medan perang. Setara tu mana dosa besar kalau semata-mata lari. Tapi kalau ada maksud lain, ada sebab lain yang munasabah, tak apa. Qala, kata Qadhi Iyad lagi, ada di antara mereka yang mengharuskan pergi ke negeri itu. Ada juga ulama yang kata boleh pergi dan boleh keluar, lari pun, kata dia. Ada juga yang berpendapat begitu. Qala, dia kata lagi, dan ini ada diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab bahawa Umar menyesal kerana pulang. Ada riwayat begitu daripada Sar, nama tempat tadi. Dan diriwayatkan daripada Abi Musa Al-Asy'ari, Masruq dan Aswad bin Hilal, mereka telah lari daripada ta'un. Bagaimana lari daripada ta'un? Amar bin Al-As kata, kamu larilah daripada azab ni, siksaan ini, ke mana saja, ikut jalan kamu dapat, di lembah ke, di wadi ke, di atas puncak gunung ke, ikut kamu boleh lari mana, kamu lari kok mana, tak apa berlaku. Tapi Mu'adz berkata, bal huwa syahadah wa rahmah. Dia pilih itu. Bahkan ta'un itu membawa kesyahidan, dengan kaedah tadilah, kalau ada situ jangan pergi, kalau sudah duduk situ jangan lari. Kalau kena, sabar. Hak lagu tu syahadah
dan rahmah. Mereka ini dia takwil larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak larang masuk ataupun keluar tadi kerana takut dia tu ditimpa yang tidak ditakdirkan untuk dia, tetapi kerana takut fitnah kepada orang, supaya mereka tidak menyangka bahawa kebinasaan orang yang pergi ke tempat tu sebenarnya tidak kerana lain, melainkan kerana dia pergi semata-mata. Dan keselamatan orang yang lari itu tidak kerana lain, melainkan kerana larinya semata-mata. Hak ni serupa dengan larangan daripada tiarah, larangan daripada pergi dekat dengan orang yang kena penyakit kusta dan lain-lain. Hak sebenarnya tu, kata dia. Tak apa dah. Ada asar daripada Ibn Mas'ud, kata dia ta'un itu fitnah, ujian kepada yang berada di sesuatu tempat dan kepada yang lari juga. Fitnah itu ujian. Yang lari dia kata, aku lari, sebab tu aku selamat. Hak duduk situ dia kata, aku duduk sini, dengan sebab itulah aku mati. Kalau aku tidak duduk sini tak mati. Sebenarnya yang lari itu iaitu orang yang tak sapa ajar dia. Dan orang hak duduk situ orang yang sapa ajar dia. Hak betulnya, kata dia, hak kita sudah sebut dah sebelum pada ni, iaitu larangan pergi ke tempat tu dan lari daripada tempat tu ialah kerana mengikut zahir hadis yang sahih. Hak ni, kata dia, serupa dengan hadis yang lain, iaitu la tatamannau liqa al-adu was'alullaha al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru. Serupa dengan hadis tu juga. Jangan kamu bercita-cita berangan-angan sangat nak berjumpa dengan musuh. Kamu kena minta dengan Allah selamat sejahtera, tapi kalau bertemu kamu kena sabar. Dan begitulah seterusnya. Itulah antara yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kita balik semula. Dia kata wabak ta'un ini qurur dalam bentuk tu. Sebenarnya ta'un itu banyak macam. Ini hak dia sebut ni salah satu, iaitu kelenjar-kelenjar jadi bekak di bawah ketiak, di pelipatan mana, di bawah celah pohon ke apa situ kawasan. Padahalnya bukan hak ni saja, macam-macam lagi. Tidak semesti hak dia sebut sifat dia lagu ni, hak lagu ni baru orang panggil ta'un, hak lagu ni baru kena hak hadis Nabi tadi. Tidak begitu. Umumlah. Hak orang panggil penyakit umum yang kena kepada orang ramai dan serupa bentuk dia, menyebabkan mati. Boleh menyebabkan mati, tak kira lah. Kalau atas nama ta'un sahaja, itu pun banyak. Ada juga yang jenis berdarah. Jenis berdarah tumbik kat hidung, kat mulut, kat telinga, kecing, tumbik darah. Tak lama mati. Ada juga lagu tu. Ada juga dalam bentuk selsema dulu, demam selsema. Lepas pada tu tak jadi. Dia tidak ada keluar lagu ni, macam-macam. Tapi ta'un juga serupa lah. Tidak kata hak dalam bentuk ni saja. Cuma yang dia sebut gini hak biasa berlaku lah pada masa tu. Tetapi tidak semesti dalam bentuk ni. Kalau lain-lain penyakit berjangkit pun lagu tu juga. Hak dalam bentuk wabak, dalam bentuk wabak. Serupa dengan ta'un ni juga. Yang ni kalau kita pergi, kalau kena situ, kena. Dan hak ni tidak khusus dengan manusia, binatang pun macam sekarang ni kan. Orang panggil selsema, burung lah macam-macam, selsema, babi lah, macam-macam ada. Hak tu ialah serupa lah juga. Ia menyebabkan mati. Dan sifat-sifatnya serupa. Sifat-sifatnya serupa. Menyebabkan mati berlaku. Hak lagu tu dia kena kawal. Hadis ni adalah paling molek. Orang zaman sekarang dia baru tahu. Dulu tak tahu lagu ni. Dia tujuannya hak tadi kita sudah baca dari Imam Nawawi sebut, ada kata boleh lari, ada kata tak boleh lari. Dia sebenarnya bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan. Katakanlah satu tempat itu sudah berlaku, tapi kalau kita cek, kita duduk di hujung kawasan tu, kita cek dengan doktor, kita tak kena lagi. Boleh lari. Boleh lagi. Kita yang tak kena lagi.
Kalau ada kemudahan seumpama itu, tak apa. Tapi yang dia tak sewi keluar tu nak suruh mudah dikawal. Nak suruh mudah dikawal. Serupa dengan askar ataupun polis, dia nak pergi serang satu tempat, dia kata jangan pergi lain, duduk dalam rumah. Jangan tubik, duduk dalam rumah. Dia kata kepada tuan rumah tu, musuh nak mari ni, senang dia nak pergi nak serbu. Lagu tu lah juga ni. Hak ni pun dia macam musuh lah. Musuh dia duduk dalam kawasan tu. Jadi kita pergi berubah orang hak dalam tu lah. Hak tak kena lagi, kita beri ubat pencegahan. Hak kena dah, kita berubah. Dan kalau dia pergi keluar daripada kawasan tu, akan borak, melarak kepada orang lain pada hak luar tu, dan akan jadi tidak terkawal. Biar sekat tu saja. Hak ni arahan ni orang panggil kuarantin. Sekarang ni hak ni Nabi SAW sudah ajar dah dulu. Hak ni lah sebaik-baiknya cara, barulah terkawal. Terutama dalam keadaan tidak ada doktor, tidak ada orang yang boleh cek, boleh periksa ke apa kan. Mana tahu dia berasa dia segar lagi, sebenarnya dia ada dah virus tu, ataupun dia sudah ada dah kuman tu, dia keluar orang lain pula kena. Tu benda. Sebab sekarang ni lah, kalau binatang kena bunuh, kita kata orang tidak lagu tu. Kalau bunuh pun patut. Pasal apa? Bahaya. Binatang boleh lah nak bunuh, bahaya. Dah tak boleh buat keluar. Kan dia jaga benar tu, takut mari hak alik sana misalnya. Hak alik sana wabak kena alik sana. Tak boleh buat mari sini. Jaga benar. Salah, kena denda. Dan sebagainya, macam-macam lah caranya untuk menghalang. Bukan manusia sahaja, melalui binatang ataupun melalui cara lain-lain. Kalau kita boleh kawal, lagu itulah caranya. Dan itulah sebaik-baik cara. Hak Nabi SAW ajar. Bukan bermakna tak boleh lari, dan bukan bermakna suruh duduk situ serah saja, tidak berubah. Dah, hak duduk situ tu berubahlah. Cuma setelah berubah tu, kalau tidak berjaya, ada yang mati, dia kena sabar. Sebenarnya ajar dia tu sabar. Dengan sebab tu dia tak boleh lari. Kalau dia pergi lain pun lagu tu juga, mati juga. Cuma nak jadi sebab kepada kematian dia tu, penyakit tu berlaku. Hak tidak nak kena, tak kena. Begitu. Dan kita tengok hadis-hadis ni, gitu tadi. Ada yang dia kata umat dulu kena. Umat dulu tu pasal apa? Pasal derhaka. Hak banyak kenanya disebut dalam hadis ni Bani Israel, pasal dia kuat derhaka. Bukan bermakna hak tidak derhaka tak kena, tak ada penyakit ni. Dah ada juga, tapi hak derhaka tu lebih banyak. Kerana dengan sebab hak biasa tabi'i, kita panggil, pun boleh berlaku juga. Dengan sebab kekotoran yang berlaku ke, dengan sebab cuaca yang berubah pelik ke, misalnya kita kata, boleh berlaku juga. Boleh adanya juga racun-racun itu yang menyebabkan penyakit. Tetapi dia nak cerita sini dalam hadis ni, ada juga setengah-setengah punca penyakit yang lagu ni disebabkan oleh manusia derhaka. Bila dia mari, itu dia sebut. Kadang-kadang dia tak ada, kadang-kadang dia ada. Itu dia sebut. Dia sudah ada dah lah. Atas Allah SWT, kita tak tahu. Manusia tak sapa ilmu dia ke situ. Setelah tak ada, dia pergi mana? Tak sapa. Dia pergi mana? Suatu ketika dulu cacar, ada cacar, tak kena raya pergi keluar, kena hujan, habis jadi berlubang muka, cacar, merebak. Lepas tu jadi tak ada. Tak ada tu dengan usaha manusia, salah satu dengan manusia dapat ubat, ikhtiar manusia. Setengah-setengah tu Allah SWT nak melepaskan orang daripada azab tu, habis dah. Hak lain pula, ujian lain pula, habis dengan cara doa ke, keberkatan doa ke, hilang, boleh hilang. Ataupun dengan ikhtiar, macam-macam lah orang buat, dengan ambil kuman dia tu, macam-macam lah caranya. Dan kita panggil colek, orang colek. Jadi tak ada. Bila tak ada sama ke? Tidak juga. Hak tu lah kebenaran hak dalam hadis sebut. Ada kala dia mari, lepas tu dia tak ada, dia ngelak, dia tak ada, hilang. Lepas tu dia mari pula. Kalau hak penyakit tu, ada kalanya tak ada, kita tak jumpa, tak ada. Mungkin di setengah-setengah negeri yang jauh terpencil daripada kita ada, setengah-setengah. Tapi dia mari dalam bentuk lain pula. Kerana kederhakaan, mari dalam bentuk yang lain pula. Kerana
melanggar perintah Allah, mari dalam bentuk yang lain pula, yang mana orang dulu tak tahu, tak kenal penyakit. Seperti yang banyak kita dengar lah ni lah, macam-macam kan. Kalau kita dengar lah ni, penyakit gua tu, penyakit gua ni, macam-macam tu, yalah dah tu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau lagu ni tidak ta'un saja, apa nama pun, nama gapo pun, kalau hak lagu ni sifatnya, dan kita menghadapinya seperti hak Nabi SAW ayat ni, serupa juga, syahidlah juga. Kalau mati, syahidlah juga. Tapi kena cukup syarat. Tidak kata ta'un saja, semua burung dah ada. Hak lain pun lagu tu lah juga. Jadi cara merebak dia tu macam-macam. Ahli dia, doktor tahulah. Hak ni cara merebak dia melalui udara. Hak ni melalui kalau kita tukar-tukar pakaian dengan dia, kain tuala kau gapo sentuh-sentuhan dengan dia. Hak ni melalui darah, ataupun hubungan hubungan jenis. Kita kata hubungan dengan suami isteri ataupun lain-lain, melalui hubung gitu. Melakukan hubungan seks, dia boleh jakit macam-macam lah, tak serupa. Hak nak pasti hak tu, hak ni melalui darah kau misalnya. Siapa takut ambil orang kan, takut ambil orang, jadi pisah tu tak sah dah, cukur dengan apa ni tu kan, cukur pisah tu lah, dia kena tukar semua. Orang lain tukar hak lain, mata pisah pasal apa? Takut dia boleh pergi juga kot tu. Macam-macam lah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia serupa dan boleh membawa mati. Boleh membawa mati. Itu orang panggil termasuk dalam hak ni. Hak termasuk dalam hak ni, kita kena ambil dua langkah. Satu berubat, satu lagi pencegahan. Pencegahan. Dan macam-macam lah ubat tu. Ubat ni jumpa macam-macam. Tak apalah, gunalah mana-mana pun tak apa. Salah satu ubatnya, ubat ta'un ni pelik juga, kita pun tak faham. Ada ubat, kalau ubat homopati dia sebut Ignatia ubat. Hak tu dia butir, apa dia? Butir buah petik. Buah petik Belanda. Butir dia tu je, letak dalam poket, tak kena. Pelik juga. Jadi ahli-ahli perubatan dia tu, dia kata hak moleknya cocok, kata dia. Buat sepa manik. Gatung tekuk biar kena tubuh. Itu salah satu usaha yang dapat mencegah daripada, kata dia. Lepas tu dia buat pula ubat dalam bentuk lain pula yang boleh dimakan. Tapi ikutlah ikhtiar cara mana. Kalau ada cara lain ikhtiar, buatlah. Apa cara pun tak apalah waktu tu. Bukan bermakna bila kita dapat syahid, jadi kita kena, dah kita dapat syahid, biar ada benda ni, kita sepatutnya suka. Tidak gitu Pak ni. Serupa dengan Imam Nawawi kata, hadis Nabi kata, jangan kamu bercita-cita, berangan-angan nak jumpa dengan musuh. Dia tak boleh. Padahal kalau jumpa dengan musuh kan, kalau perang mati syahid kan, apa dia tak boleh. Bahkan kamu kena minta al-afiyah, selamat sejahtera, jangan berlaku perang. Kamu kena minta tu, jangan minta perang. Walaupun dengan perang tu kita boleh mati syahid. Serupa tu lah juga. Hak ni pun lagu tu. Setelah kita menghadapinya dengan baik, baru kita mati syahid. Bila jumpa, kamu kena sabar. Ketika tu kamu mati syahid. Tapi kalau duduk galak sangat, nak mati syahid, tu tak kena. Tu tak kena lagu tu. Nabi kata la tatamannau liqa' al-adu. Jangan kamu berangan-angan, beria-ria, kata nak berjumpa dengan musuh, galak sangat nak berjumpa dengan musuh, jangan. Kamu kena minta selamat sejahtera. Tetapi kalau kamu sudah bertemu dengan mereka, kamu sabar. Supaya ni. Itulah yang Imam Nawawi sebut. Sebenarnya masalah duduk situ kau tidak duduk situ tubik kau, sebenarnya hak takut juga dia. Imam Nawawi sebut tadi, dia takut orang tu jadi i'tikad dia. Kita tidak mati dengan sebab kita lari. Kita kena ni dengan sebab kita duduk sini. Sedangkan dari segi akidah, seseorang Muslim tu dia kena segala-galanya Allah. Kalau Allah tak boleh kena, dia duduk di pusat dia pun dia tak akan kena. Kalau Allah nak boleh kena, dia hak mula-mula sekali, hak orang lain tak tahu. Tempat tu tiba-tiba dia kena mula-mula sekali. Nak lari kan? Kalau kena orang lain dulu boleh lari lah.
Kalau dah Tuhan nak beri kena, kena. Dia kena duduk situ. Hakikat dia bukan bermakna kita menafikan sebab. Sebab itulah Nabi SAW suruh lari. Suruh lari, jangan pergi masuk. Tu ambil kira sebab dah tu. Kalau orang penyakit kusta, jangan pergi dekat, kata dia. Lari. Kau lari daripada singa. Jangan kamu bawa unta yang sakit, bawa kepada unta yang sihat. Sebab dia akan jangkit setengah-setengah penyakit. Nabi royak ada. Itu dia mengambil kira sebab. Tetapi dari segi hakikatnya, hak dalam hati kita kena ingat lagu mana. Kita kena ingat Allah. Tu akidah. Sebab kita di agama Islam ni, dia tegak di atas asas tauhid. Tu hak nombor satu sekali. Hak tu. Kita makan ubat, itu sebab. Kita pun lega. Jadi ubat tu. Tak apalah, sebab. Jangan kata ubat tu yang menyembuhkan kita. Ubat tu sendiri dengan tabiat yang ada pada dia, jadi sendiri, semula jadi dia. Jangan lagu tu. Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan kita. Dia bagilah untuk jadi sebab untuk kemudahan kita sementara hidup dalam dunia ni, supaya kita mudah tahu. Kalau sakit kau ni, sakit kau ni, nak suruh kenyang makan kau ni. Ni makan sikit-sikit gitu je. Kita tahu, tak tukar. Untuk kemudahan kita, dia buat lagu tu. Supaya dia buat buah lanah pokok, tubik buah lanah. Dia nak tubik buah durian. Padahal kalau dia nak tubik buah durian pun boleh. Dia maha kuasa. Tapi untuk kemudahan kita, kalau tidak lagu tu kita tanam pokok durian, tubik buah lanah pula. Kejut lagu tu. Susah. Padahal Tuhan boleh buat. Dia mengikut hukum sebab dan musabab tu ada. Dia nak ayat hak tu di peringkat sebab, bukan peringkat ilat. Dia ada beza di antara sebab dengan ilat. Hak ubat kau tu ni ikhtiar kita ni sebab. Sebab ni dia boleh ada sebab tapi tidak ada musabab. Dia boleh berlaku. Tapi kalau ilat tidak begitu. Ilat mesti ada maklul dia. Hak tu tak boleh. Tak boleh. Kita kata bila makan ubat ni mesti siap. Lagu tu tak boleh. Tak boleh pisah. Mesti ada. Lagu tu tak boleh dalam akidah. Cuma sebagai sebab, kita kata biasanya mengikut hukum adat, kebiasaannya Allah SWT buat ni dalam sunnatullah dia, kejadian alam ni dia buat lagu tu untuk kemudahan kita sekadar tu. Boleh sekadar tu. Tapi nak i'tikad dia tu sendiri dengan semula jadinya, ada khasiat dia tu, tak ada kena mengena dengan Tuhan. Tuhan tak boleh nak apa. Ataupun kita kata Tuhan sudah punya kuasa dalam ubat tu, dalam benda tu, akar kayu tu, sehingga dia boleh menyembuhkan. Dan Tuhan tak ada kuasa apa-apa. Tak boleh cegah, mesti sembuh. Tidak lagu tu. Tuhan tetap ada kuasa. Tuhan tetap ada kuasa. Hak kita, skala kita nak buat jadi siapa, dia nak buat tak jadi boleh. Adalah tu hikmat dia. Hak tu dia takut kita gitu. Kalau tidak gitu tak apa. Hak sebenarnya tak apa. Sebab itulah dia kata tidak secara mutlak. Kalaulah orang tu tidak kerana nak lari semata-mata, ada sebab lain, ada alasan lain, tak apa, tak termasuk dalam hak ni. Ni lari semata-mata, takut tak tentu pasal. Tak boleh lagu tu. Dia kena ada ikhtiar. Dia kena yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi kalau kita tengok gitu kan, apa sepadu tu dapat tu. Tidak kata menafikan ikhtiar sebab, tidak. Allah semata-mata, tidak. Ikhtiar tu ada. Tetapi akidah tak lari. Tetap Allah yang menentukan kita dimati dengan sebab tu ke tidak sebab tu ke, Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana kita tidak tahu, terutama zaman dulu, dalam keadaan orang ramai, siapa dia boleh cek, boleh periksa dia ada ke tidak kuman ni. Mana nak tahu. Kuman ni pun baru jumpa aja banyak perkara. Dulu orang tak tahu. Ni kuman gon ni sebabnya penyakit ni. Ni virus ni sebab penyakit ni. Baru je tahu. Dalam keadaan tak tahu tu, lari, ikut serah lari kan. Tentulah jadi tidak terkawal keadaan. Maksudnya itu di sini. Bukan maksud tak boleh lari langsung. Kalau macam sekarang ni, kalau kita sudah pasti kita tidak ada apa-apa, boleh lari lah. Kalau duduk situ boleh jadi. Ada ketika lemah kita kena, tak apalah. Sebab itulah Imam Nawawi kata, ada yang mengatakan boleh keluar, boleh masuk. Termasuk di antara yang berkata begini, Sayyidina Umar, dia sebut tadi. Yang ini bergantung kepada keadaan dan ketetapan i'tiqad dalam keadaan itu. Dalam keadaan itu tak apa.
Tak apalah. Lepas pada tu kita tengok hadis yang mula-mula ni. Dia kata fala takhruju firaran min. Jangan kamu keluar kerana lari. Itu orang panggil maf'ul li ajli. Kalau kita mengaji nahwu ni, firaran minhu kerana lari daripada. Hak tak boleh tu kerana lari. Kalau kerana lari tak apa. Kerana lari. Kerana lari semata-mata. Dalam keadaan kita tak tahu gapo. Duk takut. Padahal dia nak tanam kepada dia ni akidah ni sini. Tanam akidah. Ya segala-galanya hak bui wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila kita sakit dialah yang menyembuhkan. Nak tanam hak tu. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tak ada gapo hak menimpa kita, semua Allah yang menentukan. Hak tu nak tanam hak tu. Sebenarnya semua ni. Cuma dia kata waqala Abu Nadhr, sebab ni kan kalau kita perhatikan hadis mula-mula ni, Imam Muslim ambil daripada Yahya bin Yahya, yang ambil daripada Imam Malik. Imam Malik ambil daripada Muhammad bin Al-Munkadir dan Abi Nadhr Maula Umar bin Ubaidillah. Dua orang ni ambil daripada Amir bin Sa'ad. Dua orang. Dia nak cerita di sini mengikut riwayat Muhammad bin Al-Munkadir begitulah. Fala takhruju firaran minhu. Tapi mengikut riwayat Abu Nadhr hak lain serupa. Hak ni la yukhrijukum illa firarun minhu. Sini jadi muskil ulama-ulama. Muskil. Dia kata tak kena dari segi nahwu ni hadis ni. Ni jadi terbalik ni. Dia jadi terbalik. Tidak boleh mengeluarkan kamu kecuali lari daripadanya. Lari tu hak bolehnya. Hak lain tak boleh. Lari tu hak boleh. Sedangkan hak dalam hadis ni nak ayat kamu tak boleh keluar kerana lari daripada wabak tu ataupun daripada ta'un tu. Lari tu tak boleh. Ni lari tu boleh. Hak lain hak tak boleh. Dia jadi gitu makna dia. Dengan sebab itu kita tengok sini. Dalam syarah Imam Nawawi pun dia ada sebut la yukhrijukum illa firarun minhu. Waqa'a fi ba'd an-nusakh firar bil raf'i wa fi ba'dha firaran bin nasbi. Wa kilahuma mushkil min haythu al-arabiyyah wal ma'na. Ini kepada hak mengaji lah, kepada hak mengaji Arab ni dia jeliralah. Dia kata dalam setengah-setengah nuskhahnya firarun dengan rafa. Dalam setengah-setengah yang lain firaran gitu. Dengan nasab di sini. Kedua-duanya tak jelas. Dari segi bahasa Arab dan dari segi makna dia tak jelas. Kata Qadhi Iyad, wa hadhihi ar-riwayah dha'ifah 'inda ahli al-arabiyyah mufsidah lil ma'na. Kata Qadhi, ni hak riwayat hak saat ni hak sebut ni la yukhrijukum illa firarun minhu atau illa firaran minhu, hak ni dhaif kata dia. Dalam Muslim ni hak mula-mula, hadis hak mula-mula tu. Hadis hak mula-mula ni kira kuat benar lah. Tapi hak ni hak bahagian yang kedua, hak riwayat Abu Nadhr, dua orang kan perawi tadi, Muhammad bin Al-Munkadir seorang, Abu Nadhr. Hak Abu Nadhr ni lagu ni lafaz ni. Nak bahas hak Abu Nadhr ni, hak ni dia kata dhaif kata dia. Di sisi ahli bahasa Arab, kerana merosakkan makna ni, kerana zahir dia larang keluar kerana sebab-sebab yang lain semua sekali larang, kecuali hak tidak larangnya lari tu tak larang, jadi lagu tu makna dia. Fala man'a minhu. Kalau hak lari tu tak apa, hak tu tidak larang pula. Sedangkan hak tu lah hak nak larangnya. Kalau hak sebab lain ada tu, ada khilaf lagi. Ada yang mengatakan tak apa keluar. Kalau kerana lari semata-mata, hak tu tak boleh. Hak tu lah yang dilarangnya. Ini adalah lawan ataupun sebalik daripada apa yang dikehendaki. Hak Nabi kehendaki kita tak boleh lari. Yang kata sini jadi lari tu boleh, hak lain tak boleh. Gitu maknanya. Wa qala jama'atun inna lafzata illa huna ghalat min ar-rawi. Ada juga yang kata illa di sini salah ni kata. Silap. Ini kesilapan perawi. Ya ana sebut ni kita nak faham molek. Kalau ngaji Bukhari kau ngaji Muslim kau, jangan ingat semua tiap lafaz dia tu sebut Quran. Tak ada orang kritik, tak ada orang kata gini-gini, tak ada. Jangan.
Hadis tidak begitu. Hadis tidak sampai setara tu. Kalau Quran, ya. Hadis ada hak kata ni silap, kata dia. Silap perawi. Dia tidak kata silap Nabi, silap perawi. Silap Nabi lain, kita tak boleh kata lagu tu. Nabi kata betul, ni perawi ni dia silap. Silap tu boleh jadi dia keliru, dia terlupa, dia salah faham. Boleh jadi macam-macam lah. Salah salin, salah tulis. Oh, dia tu betul dah kaya. Orang je nulis ni pula. Sebab manusia dia ada leka, ada ngatuk, ada letih, ada macam-macam. Tapi kalau Quran tu manusia tulis, tak boleh lagu tu. Memang tepat lagu tu. Tak boleh kena akut lain dah. Tak boleh kata, oh ni salah. Pasal dia tak ada perawi. Quran tak ada perawi. Seperti ni hadatsana tak ada Quran. Nak mari sesuai ayat tu, tak ada. Tu lagu tu Ustaz. Hak tu tak ada. Tak ada siapa dia boleh kata. Kalau kata surah huruf pun bahaya. Bahaya kedudukan. Dari segi akidah. Tu kalau Quran. Tapi kalau hadis, cuba kita tengok. Ni apa kata ulama. Walaupun dia bagi pula jalan yang lain. Betul juga kat tadi tu pun. Ni adalah cara dia je. Tak apa nak royak, ada setengah ulama kata begitu. Hak tu nak royaknya. Supaya baru ni lah yang kita jumpa kan masalah hadis apa ni, hak kena sahih ke apa tu kan. Ada yang kata itu tidak sahih walaupun dalam Bukhari. Ada yang kata soal orang lain tak terima, dia kata itu soal lain. Tapi ada yang kata, dan orang yang kata gitu, ada kau orang tuduh dia tu ganda-ganda sesat kau ganda. Dia tu tak ulama besar semacam. Sebab dia ada kaedah, dia kata. Ada kaedah dia. Dia kata gitu pun untuk jaga kedudukan Nabi juga. Segala hadis-hadis ni nak jaga kedudukan Nabi lah. Misalnya sini, dia kata silap ni sebenarnya, silap perawi. Hak sebenarnya tak ada. Jadi maknanya apa saja? La yukhrijukum firarum minhu. Illa tu tak ada sebenarnya. Jadinya terbubuh illa sebutin. Kalau la yukhrijukum firarum minhu, betul lah. Lari daripada penyakit itu tidak mengeluarkan kamu. Betul. Lari daripada penyakit itu tidak mengeluarkan kamu. Betul. Ni kalau ada illa jadi lagu lain. Terbalik makna dia. Kama huwal ma'ruf fi sa'irir riwayat. Dalam semua riwayat tu tak ada, kata dia, lagu tu lah betul. Qala al-qadhi. Qadhi Iyad kata, setengah-setengah ahli pengkaji bahasa Arab ni, dia kata hak ni riwayat dengan nasab tu, hak tu hak betulnya, hak moleknya, kata dia. Hak tu ada alasan, ada jalan dia, ada jalan keluar. Jadi kalau kita kata sini, wa qala Abu Nadhr la yukhrijukum illa firaran min. Kalau kita kata lagu tu munasabah, kata dia, ada jalan keluar. Iaitu apa dia? Dia jadi nasab sebagai hal. Ini kaedah dia kepada orang yang mengaji. Dia jadi nasab sebagai hal. Firaran itu jadi nasab sebagai hal. Kita kata nak jadi hal lagu mana, dia tu masdar. Oh, tak apa, hak tu takwil, masdar, takwil jadi sifat. Itu mengikut kaedah nahwu lah. Qala wa lafzatu illa huna. Dan lafaz illa di sini bukan untuk istithna, tetapi untuk ijab. Kalau kita kata lagu selesai. Supaya la ilaha illallah. Illallah tu di situ selain daripada istithna, dia ada makna ijab. Selepas nafi, nak ijab. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nak raya ada, hak ada. Hak tu ijab tu. Ada makna ijab tu dalam tu. Hak ni pula gitu. Wa taqdiruhu, takdir dia. Dia kena takdir. La takhruju idza lam yakun khurujukum illa firaran minhu. Jangan kamu keluar jika keluar kamu tu tidak kerana lain, melainkan kerana lari daripadanya. Tu takdir dia. Illa firaran minhu, jadi hal. Wallahu a'lam, kata dia. Dia pun itu hak mana sebenarnya, dia kira mengikut kaedah. Adakah Nabi kata begitu? Kau silap, siapa tak tahu. Kalau begitu, kita nak kata betul kat mana? Gini cara dia, kaedah dia. Tak apa dah. Tetapi kalau hak rafa' tu, kalau hak baca dengan rafa' illa firarum minhu, agak muskil.
Tetapi ada juga ulama yang takwil lagi, boleh lagi. Boleh lagi. Hak boleh lagi tu kan, dia pergi tubik hak lari itulah tak boleh. Hak lari tak apa. Hak lari tak boleh. Janganlah mengeluarkan kamu illa firarun minhu. Jadi macam illa tu sebab tak ada lah. Sebab tak ada, apa kata tak adil kalau kita kata begitu. Ataupun illa tu dengan makna itsbat. Tidak ada yang mengeluarkan kamu, kecuali kalau ada yang mengeluarkan kamu ialah lari daripadanya. Lari itu ada lah juga. Kalau lagu tu boleh juga. Kok mana-mana pun kena takwil lah. Takwil sakal lah. Takwil sakal lah mengikut kaedah tu. Kalau nak kira sini, ulama-ulama kata ni tak boleh dari segi bahasa, mengikut asal, hak skala. Kalau hak skala tak boleh, kecuali kena takwil. Takwil tu lagu saat ni. Situ. Kemudian kita pergi kepada hak lain-lain tu lagu tu yang lebih kurang je. Ada cara Imam Muslim ni kita sudah tahu dah. Beza sikit je, hak tu ada nun taukid, hak tu tak ada nun taukid. Dia mari sanak penuh. Cukup sanak. Jangan sekali-kali kalau ada la yaqdamanna, ada hak tak ada tadi. Begitulah. Patut lain-lain tu tak ada belah mana. Cuma hak akhir tu hak Sayyidina Umar. Di sini kita nampak cara sahabat-sahabat tu faham tentang takdir. Gapo dia takdir? Itu lagu mana? Dan juga cara sahabat-sahabat faham tentang sebab dan musabbab. Sejauh mana nak dipakai, nak dikira. Kita tengok dalam hadis hak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pergi ke Syam, bila sampai di Sar, laqiyahu ahlul ajnad. Ajnad di situ bukan makna tentera, bukan ahli tentera, tak. Ajnad itu dalam bahasa pada masa itunya kawasan, negeri maksud. Ni negeri ni negeri Kelantan, ni negeri Ganu, ni negeri, dia panggil Jun tu Kelantan, ni Jun tu Terengganu dan sebagainya. Jun itu bukan dengan makna tentera di sini, tapi dengan makna negeri. Negeri hak kawasan Syam tu luah pada masa tu. Dengan sebab itulah Imam Nawawi ni ada sebut, dia kata di sini wa qawluhu ahlul ajnad wa fi ghairi hadhihi riwayat umara'ul ajnad. Yang dimaksudkan dengan ajnad di sini mudunus Syam, negeri-negeri di kawasan Syam, iaitu apa dia? 5 ada. Palestin, Urdun tu Jordan tu lah. Dimashq, hak kita panggil Damsyik, Dimashq, Hims dan Qinnasrin. Ni 5. Ketua-ketua negeri tu macam gubernur lah kita kata. Zaman tu dia gubernur. Cara khalifah ni hak besar, sebab Perdana Menteri. Lepas tu hak bawah dia negeri-negeri ni gubernur. Bukan sebab kita ni gubernur bank negara tu je. Hak negeri-negeri mereka ni orang panggil menteri besar. Dia sistem lain. Sistem ni khalifah, lepas tu hak bawah dia mereka negeri ni, kepala negeri tu dia panggil gubernur. Amir, dia panggil amir. Pergi Jopol, demo di Jopol. Ya gini-gini ni. Sebab kita baca tadi lah, Sayyidina Umar mula-mula dia panggil, dia suruh panggil puak-puak muhajirin, hak awal-awal, hak peringkat awal berhijrah, dipanggil. Pasal demo ni ada kelebihan, panggil berbicara mesyuarat. Demo ni kata belah bagi. Hak yang kedua panggil pula Ansar, belah bagi juga lagu tu juga. Panggil masyikhah ataupun masyikhah Quraisy min muhajiratil fath. Bila panggil hak tu, tak ada 2 orang pun beza pendapat, semua sepakat tak boleh. Mana demo ni adalah pemimpin Arab hak masuk Islam sebelum daripada pembukaan Mekah ni. Pemimpin-pemimpin hak besar-besar kan, hak hebat-hebat ni, demo ni memang dia lewat Islam, tapi dari segi tadbir, dari segi pemerintahan dia pengalaman banyak. Demo ni tak ada beza pendapat. Dia kata tak boleh. Ramai ni sekali-sekali dengan kamu ni, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang tidak sahabat pun ramai juga ni. Tak boleh dedah, kata dia. Baik balik. Sayyidina Umar pun kata esok kita balik.
Bapa yang Sayyidina Umar kata gitu. Sedangkan hak dulu ada khilaf. Kalau nak kira dia pakai hak majoriti sini. Dalam mesyuarat ni ada kalanya kita boleh pakai hak majoriti. Misalnya sini, golongan muhajirin belah bagi dua. Ada ya kata pergi, ada yang kata tidak. Golongan ansar lagu tu juga. Yang ni sama banyak. Bila masuk golongan hak ni lagi ni tak ada khilaf. Hak ni kata balik lah. Bermakna lebih ramai hak kata balik lah. Atas dasar tu Sayyidina Umar sudah buat keputusan. Dia tidak tahu hadis. Dia tidak tahu hadis ni. Hak Nabi kata kalau ada balik. Kalau mau duduk situ, jangan tubik daripada situ. Dia tak tahu. Ketika tu Abdul Rahman bin Auf tak ada. Pergi lain. Adalah urusan dia. Abdul Rahman bin Auf balik mari, dia kata dia ada pengetahuan tentang perkara. Bila Sayyidina Umar buat keputusan, dah nak kliknya atas dasar mesyuarat tadi. Mesyuarat tadi tak tahu hadis ke apa. Kira guna logik lah. Logik. Bila Abdul Rahman bin Auf mari, dia ayat hadis. Oh lagilah Sayyidina Umar suka. Ada hadis pula yang menyokong balik ni. Itulah dia puji Allah. Dia pun tak ada apa-apa lah, klik. Pasal apa? Dua dah. Sekarang ni sudah, kalau ada dalil tak apa dah. Dia akan putus lalu dah. Tapi tak ada. Ini menunjukkan semua sahabat ni dia tidak tahu semua hadis. Dia tidak tahu semua hadis. Dia tahu setakat mana dia tahu. Sayyidina Umar sendiri pun ada ketika dia tidak tahu. Misalnya di peringkat permulaan dia tak tahu ni. Bila Abdul Rahman bin Auf goyak, baru dia tahu. Dan ramai lagi dengan dia pun tak tahu juga. Begitu keadaannya. Lepas tu Abu Ubaidah dia tidak suka. Dia kata apa nak lari kau daripada takdir kau. Muka pahal belakang kata takdir. Pahal belakang semuanya dengan ketentuan Allah berlaku gapo-gapo. Mati hidup pun dengan ketentuan Allah, takdir Allah. Apa nak lari daripada takdir? Umar kata, kalau orang lain lah kata lagu tu. Bukan mu kata. Dia kata gitu tu ada beberapa makna. Satu, kalau orang lain lah kata begini, aku tidak berasa pelik. Mu kata begini aku pelik. Lemah berasa. Mu kata lagu ni. Macam mu tak payah lagi takdir. So lagi lau ghairuka ni, lau ni bukan syartiyah tapi lau tamanniyah. Satu lau syartiyah. Kalau lau syartiyah dia ada jawab dia. Kalau orang lain lah kata lagu ni aku tak pelik. Aku tak pelik tu jawab dia. So lagi lau ni kita kata lau tamanniyah. Mana wallah kalau orang lain lah kata lagu ni, alangkah baiknya kalau orang lain kata lagu ni. Alangkah baiknya tamanniyah. Dia mengharapkan kalau orang lain. Dia merasa tak pernah sabar. Abu Ubaidah kata begitu, sahabat besar. Kata lagu tu. Dua. Yang ketiganya, kalau orang lain lah kata begini, aku buidah. Kan dia orang backing kan? Bagus. Tapi tak ada arah lemu. Kata lagu ni. Aku ajar dah kalau orang lain. Itu ada tiga makna di sini. Sayyidina Umar tidak suka. Dia dibantah. Bukan makna Sayyidina Umar tak suka orang kritik dia, orang tak terima pendapat dia. Dah mesyuarat ni mesyuarat. Dia tidak suka ni kalau sudah bicara dah, lepas tu orang kata lagi. Tu dia tidak suka. Kalau sudah berazam dah, dalam Quran kata fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wa syawirhum fil amr. Mesyuarat. Lepas tu bila sudah buat keputusan, dia kata lagi lagu tu. Tu dia tak suka lagu tu. Bila kita sudah buat keputusan, tak ada hadis pun tak apalah. Apa yang kata lagu tu? Waktu dia heran tu. Dia tak suka. Dia dibantah. Bukan bermakna di sini dia diktator. Tidak. Dia tak boleh orang tegur, tak boleh orang kritik. Dah. Berapa banyak orang kritik dia. Dia terima. Dengan senang hati dia terima. Sayyidina Umar. Di sini maksudnya lagu lain. Lepas tu ada tadi kan kita baca tadi dalam syarah Imam Nawawi, dia kata Sayyidina Umar menyesal. Dia balik. Maknanya dia seseolahnya setengah ulama faham, dianya kemudiannya dia sependapat pula dengan Abu Ubaidah. Hak dia duk heran. Makna seseolah dia kata Abu Ubaidah tu kata tu betul. Dia menyesal. Balik.
Sedangkan tak jelas lagi maksud dia tu. Dengan sebab itu Hafiz Ibn Hajar kata, Sayyidina Umar menyesal balik ni bukan menyesal balik dia sependapat dengan Abu Ubaidah pula. Tak, dia menyesal balik ke Madinah. Sepatutnya dia berundur sikit daripada kawasan tu. Sebab bukan senang nak pergi pula tu, jauh. Urusan dia penting. Bila balik, bila pula nak boleh pergi. Hak tu dia menyesalnya. Bukan menyesal balik tu dia jadi sependapat dengan Abu Ubaidah pula. Tak, tidak begitu. Dia tetap dengan pendapat dia. Cuma dia menyesal tu apa yang balik ke Madinah. Kalaulah berundur sikit daripada kawasan dia, tidak kena wabak, tunggu situ dulu. Tunggu. Lepas tu bila reda ataupun sudah tidak ada dah taun itu, wabak tu masuk, kan? Kerja besar ada tu nak pergi tu, tiba-tiba balik. Hak tu dia menyesal. Menyesal atas hak tu ada kemungkinan lagi. Sebab itulah dalam memahami sesuatu perkara ni, kita tak boleh terima sah. Tak boleh terima sah. Sebab ada kemungkinan lain. Kita tak boleh kata dia menyesal dia atas dia balik. Bermakna dia sudah berubahlah pendapat dia. Dia sudah jadi sependapat dengan Abu Ubaidah dah. Padahal ada kemungkinan lain. Dia balik tu dia menyesal atas gapo. Dengan sebab itu, kalaulah orang mengaji hadis molek, dia akan ambil kira benda-benda gitu. Menyesal tu atas gapo. Lepas tu dia buat contoh. Contoh dia tu sangat baik. Takdir Allah belaka. Tetapi sebab musabab dia sudah muidah. Hukum adat dia muidah pada kita. Hukum adat. Hak biasa lah kemana. Hujung tahun tu kat hujan, hak biasa. Musim hujan lah orang panggil. Musim tengkujuh. Itulah hak biasa. Hak mudah, hak biasa-biasa. Hak lain-lain pula tu juga. Hukum adat orang panggil. Hukum adat tu Allah SWT juga yang buat. Tapi adat dia boleh berubah. Adat ni bukan tak boleh berubah, dia boleh berubah. Suatu tempat yang tidak biasa salji, boleh jadi salji. Turun salji, boleh jadi. Itu setara tu benda adat ni. Tetapi hak biasanya skalanya gini. Dia katalah kalau dua kawasan, hak sini tak ada apa dia, rumput kering. Kamu buat pergi situ, unta kamu tak boleh makan. Kamu nak katakan tidak takdir. Takdir juga Tuhan takdir. Situ tak ada rumput. Dah tak ada rumput nak makan ke dia? Takdir dah tu. Hak sini ada rumput. Kalau tak ada apa-apa masalah, tidak sakit perut lah, unta gapo tu nak, dia akan boleh makan. Kenyang lah duduk situ. Hak tu pun takdir juga. Kita faham takdir ni gapo dia. Hak sahabat faham. Iaitu ketentuan Allah dalam sunnatullah dia. Hak tu takdir. Dengan sebab itu dalam hadis pun ada sebut. Dalam hadis pun ada sebut berubah tu. Jadi tidakkah jadi bercanggah dengan takdir? Nabi SAW sendiri kata berubah tu sendiri takdir dah. Hak tu sendiri takdir dah. Lepas tu dia kata, aku ni pemimpin, kalau aku mendedahkan rakyat ni pada bahaya ni, lagu mana orang kata? Tidakkah orang kata teruk dia, lemah dia, tidak mampu dia? Supaya dengan penggembala tadi, kalau dia awak pergi ke tempat yang kering kontan, unta-unta dia, apa orang nak kata? Orang kata teruk lah. Aku sebagai pemimpin, orang akan kata begitu juga. Aku tak mahu lagu tu. Dengan sebab itu dia ni dia kata, laura al-jadba wa tarakal khasba akunta mu'ajjizahu. Kamu nak kata gana ke dia? Tidakkah kamu akan kata dia lemah, dia cuai, dia teruk? Kamu akan kata begitu. Begitu juga orang ni. Jelas dah kita tahu orang ni dia jenis penyakit nak pergi semacam. Nanti apa orang kata? Aku ni lemah, aku teruk, tidak jaga kepentingan rakyat. Aku tak sih lagu tu. Sebab tu dia kata, bila dia kata gitu, Abu Ubaidah kata, iyalah, orang akan kata begitu. Dah tahu dah, orang akan kata begitu, apanya duk kata macam-macam kat aku nak klik ni. Jangan kata lah. Itu dia berasa lemah kepada Abu Ubaidah tu. Tak apalah. Hak itulah hadisnya. Hak nak di sini gapo dia? Hak naknya itulah, iaitu nak tanam akidah tauhid tu sebenarnya. Hak tu ya Nabi. Sebab ni dia tidak semesti berlaku. Sebab beza dengan ilat. Beza dengan ilat. Sebab walaupun kebiasaannya berlaku, tapi tidak semesti dia berlaku. Setara tu je sebab.
Kita kata kalau pergi sana boleh menyebabkan jadi penyakit. Sebab penyakit tu, jakit tu sebab, tapi dia tidak semestinya berlaku. Kalau Allah mengendaki tak berlaku, tak berlaku. Lagu tu benda sebabnya berbeza dengan illat. Kalau illat, dia tak boleh, mesti ada maklul dia. Kalau sebab, musabab dia tidak semestinya ada. Tidak semestinya ada, berlaku. Lepas tu kita pergi kepada bab la adwa wala tiyarata dan seterusnya. Sekatulah dulu untuk malam ni, wallahu a'lam.